Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam malam Sabtu saudara. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar Puan Liza Bagan Liza katanya. Begitu juga saudara Syah Ibrahim, terima kasih selamat malam menemani saya. Saudara Ismail Samad, saudara Syahril Nasrin, wassalam. Saudara Zaidi Ida, saudara Ibrahim Cik Muda, Wayomau, Yahya Armin, saudara Mat Rosli, saudara Madam K, Koyok Kutis, Abdullah Abdul Aziz, saudara Fazil Yub, Airil Awi, Kamarul Azhari, Tailong, apa khabar? ZMK Makmur, 4 Pelangkering, waalaikumsalam. Tang Nahar Aziz, Kang Nahar, saya tak? Puan Nuriah Asyad, saudara Arifin Abdul Halim, itu juga Rubidin, apa khabar Bi? Arvin AR, saudara Razali Stapa, saudara Openg Temu, saudara Jajif, saudara Puan Syarifah Hapipah, saudara Zakaria, Yana Hams, Puan Hamidah Kamat, saudara Zaini Muhammad, saudara Mahmur Haji Ahmad dari Ipoh, Perak, saudara Mahmur, saudara Marabiah, Puan Marabiah Abdullah. Itu juga saudara Abdul Rahman bin Abdullah, saudara Bahari Ismail daripada Selayang online katanya. Terima kasih saudara Sutra Naqiyah Endin daripada Johor Bahru, saudara Budik Ulik Mayang saudara Samsudin Hamad. Terima kasih daripada Sungai Petani, saudara Nar Razali, saudara Aiman Zainal, saudara Shan Gopal, Abu Gorilla Utara, Rusmini dari Pontian, Johor, saudara Acah Hamzah, Hanizam, Noria Arsyad. Begitu juga dengan saudara Zahiruddin Ismail, saudara Alias Mat, saudara Bazrul, saudara Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang. Hujan malam ni di Pasir Gudang rupanya ya. Puan Abibah binti Jonet, Zamiuddin Mat. Begitu juga Zainal Bosman, Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, Cik Mendan katanya. Salam pencerahan. Saudara Muhammad Isyad, saudara Muhammad Faizal, terima kasih. Salam perjuangan. Arif Faid Ghaffar dari Langkawi ya, orang Langkawi. Begitu juga saudara Rosni Korongot dari Sarawak, saudara Prajen, Abi, Migi Sports, Wan Syarudin, Abdul Rahman Manas, saudara Zahari Muhammad, Qobah Azhar, Ramlah Din, Saleh Airin, Pak Chu dari Langkap, Perak. Langkap panas, memang musim panas sekali ya, saudara Darus Ayub, saudara Johari Gabriel dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf, insya-Allah saya akan santun usai pencerahan nanti saudara. Apa yang ada tulis di sini tidak akan saya lupa. Kota Baru hujan juga ya, saudara Abi, Kota Baru hujan. Saudara Abdul Rahman, ada Ismail Sudi, Aiman Zainal, saudara Richard Bakri. Apa khabar saudara? Saudara Abdullah Basyari, saudara Husin Katiri, saudara Muhammad Taib, saudara Ismail Sudi, saudara Salih Lembang, Rusuni Korongot, waalaikumsalam, Johari Gabel dan Hashim Atan. Baik saudara, malam ini saya perlu menjelaskan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Jumaat, kita sama-sama telah pun menunaikan solat Jumaat siang tadi saudara. Dan hari ini tanggal 20 Januari, hari yang ke-1038 COVID-19 melanda negara kita, di mana menurut laporan saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, jangkitan semalam nampaknya ada sedikit susut. Kemarin 371, semalam 318, mula susut balik. Bagaimanapun angka kumulatif terus meningkat saudara, iaitu 5,33,943 jangkitan sejak 1038 hari COVID melanda negara kita. Dan Alhamdulillah, semalam tiada kematian dilaporkan. Menurut daripada laporan saudara Jamil Idris, terdapat peningkatan di 7 negeri dan susut di 7 negeri. Sementara Perlis dan Labuan kekal sifar, kosong, tiada jangkitan. Yang agak mengembirakan saya apabila Selangor tiada mengatasi angka 100. Selangor cuma 94 jangkitan saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dapat dikekalkan bersamalah kita memutuskan
jaringan COVID-19. Ya, Saudara Jamaluddin, Saudara Mazlan Qalib, Saudara Nur Hisham, Saudara Osman Abdullah, Saudara Khairil Anwar, apa khabar? Berbagi salam pada semua pelayar. Saudara Abu Gorilla Utara, Melaka pun hujan katanya. Saudara Razak Yusof. Ya, cuma saya nak berpesan pada anda semua, Saudara Hashim Matan. Musim sekarang ni panas dan hujan. Jadi artinya cuaca yang tidak menentu ini boleh mendatangkan kita demam. Terutama mereka yang usia 50 tahun ke atas tu mudah dijangkiti demam. Sebab cuacanya panas, kemudian hujan, tapi bahangnya masih terasa. Jadi sebab itu banyakkan minum air. Itu dia. Kalau kita banyak minum air, insya-Allah badan kita sentiasa dalam keadaan tidaklah panas sangat. Saudara Syahli Ahmad, Waalaikumsalam. Salam sejahtera katanya. Dari Putrajaya, ada Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya. Hairi Yangci, Ujang Man, Asri Yusof, Puan Nursidah Kasim, Saudara Nordin, Saudara Khairul Azman. Jadi Saudara Khairul Azman hidup janda katanya. Jaga adab, jangan biadab, tak rugi pun kalau beradab. Betul, saudara. Baik, saudara. Itulah laporan yang sempat saya laporkan hari ini, kiriman sahabat saya, Saudara Jamil Idris. Terima kasih Saudara Jamil dan Saudara Rio. Saya juga mendoakan anda sihat walafiat. Jaga kesihatan, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce. E-commerce ini adalah untuk saya mewawarkan produk anda. Jangan lupa, saudara, kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar masih lagi berniaga setangi bakur, iaitu macam kemian bila dibakar harum semerbak rumah kita. Rumah atau bilik kita mewangi, itulah kegemaran para malaikat untuk singgah dan menjadi kebencian para syaitan. Dia tak datanglah rumah kita yang wangi-wangi, saudara. Sampai itu Al-Azhar juga berniaga minyak wangi daripada tanah Arab, berasaskan pada pati kayu gaharu, saudara. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Puan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, bagi teman-teman di Lembah Kelang, nak buah-buahan yang grade AA, manis dan sebagainya, dan harga di bawah harga pasar, macam ceri, anggur, buah-buah ini kiwi, buah lai dan sebagainya, saudara, boleh hubungi Saudara Syauki di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Untuk di Lembah Kelang saja, saudara. Dan tentulah makanan kegemaran saya iaitu popiah sira. Popiah sira Lady Maria, saudara, memang sedap. Rasanya pedas, rangup dan manis. Anda boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Hubungi Saudara Nizam untuk memesan popiah sira Lady Maria, pedas, manis dan rangup, makan mengasyikkan. Dan juga produk ini, saudara, cuma ada setahun sekali. Hanya ada pada musim Tahun Baru Cina. Tak banyak pun. Saya pun tinggal banyak ini, saudara. Tak banyak, ada habis. Memang sedap, saudara. Iaitu keripik ubi ngaku. Ataupun dalam bahasa ini dipanggil ubi arrowhead. Ia cuma ada pada musim Tahun Baru Cina saja. Habis Tahun Baru Cina, habis. Sebab itu, saudara boleh memesan keripik ini segera. First come, first serve katanya. Bolehlah menghubungi 018-279-4288. Pesanan terhad. Memang sedap, saudara. Rasanya lemak, pahit-pahit sedikit dan manis. Memang mengasyikkan juga bila makan keripik ubi ngaku. Ini cuma datang dia asalnya seperti buah bawang. Diricik, dijadikan keripik. Memang sedap, saudara. Tapi terhad, kerana ia cuma setahun sekali saja, hanya Tahun Baru Cina saja yang ada. Kalau tak ada Tahun Baru Cina, tak adalah. Saudara, jangan lupa keripik ubi ngaku. Itulah, saudara, sedikit seketika untuk kita melayari segmen e-commerce, saudara. Baik, usai e-commerce, kita menyelusuri naluri kehidupan. Ini penting untuk dijadikan tauladan, sempadan dan panduan kehidupan kita, saudara. Hari ini kita bercakap soal takwa, saudara. Takwa itu boleh disifatkan sebagai himpunan segala sifat-sifat kebaikan ataupun mahmudah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Dari segi bahasanya, takwa berarti pemeliharaan, penjagaan
atau perlindungan. Jadi artinya, arti takwa itu adalah rasa dalam hati yang menggerakkan seseorang itu memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil yang boleh memudaratkan agama. Asal usul takwa ini adalah menjaga daripada kemusyrikan, dosa dan kejahatan serta hal-hal yang meragukan ataupun syubhah. Keadaan ini sama dengan orang sakit saja. Jadi berpantang daripada satu makanan kerana takut penyakitnya bertambah kronik. Jadi takwa juga berarti kewaspadaan untuk menjaga benar-benar perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudara, perkara yang memudaratkan agama itu terbagi pada dua, saudara. Pertama, perkara-perkara yang jelas haram. Kedua, perkara-perkara yang halal, yang diambil secara berlebihan. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali telah membahagikan takwa itu kepada dua bahagian. Pertama, takwa fardu, iaitu istiqamah dan taat menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Dan kedua, takwa adab, iaitu menahan diri daripada berlebih-lebihan dengan perkara-perkara yang halal kerana takut dihisap dan malu kepada Allah pada hari akhirat nanti. Saudara, bertakwalah kita, saudara. Ingat, jaga diri kita, jaga hati kita, elakkan untuk kita berlebih-lebihan ataupun bersifat sombong. Kena ingat, saudara, segala-gala dalam kehidupan ini adalah ketentuan ilahi. We are subject to the God. Itu dalam bahasa Inggeris ni lah, saudara. But, dalam saat ini, saya juga ingin menyantuni mutiara kata. Mutiara kata ini adalah kiriman sahabat saya, mantan Ketua UMNO Bagan Ceras, iaitu Datuk Said Ali. Katanya, setiap orang yang mempunyai ego, dan ego itulah perlu dihancurkan, supaya kita tahu rasa hinanya kita di sisi Allah. Setiap orang mempunyai ego, dan ego itulah perlu dihancurkan, supaya kita tahu rasa hinanya kita di sisi Allah SWT. Selagi perasaan ego itu membesar, selagi itu jugalah kita tidak merasa insaf terhadap rendahnya diri kita di mata masyarakat. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman mutiara kata yang bagi saya amat menarik dan boleh dijadikan peringatan untuk kita semua. Bagi saya, kita harus saling berpesan-pesan kerana berpesanlah kamu untuk kebaikan dan menggalakkan mereka melakukan kebaikan. Saya cuma berpesan pada pimpinan negara supaya menjaga wang negara janganlah dibelanjakan tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Ya? Baik, hari ini hari yang ke-47. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat dan berpaksikan kepada untuk menangani derita rakyat. Itulah dia punya iltizam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat. Dan hari ini kita sudah masuk hari yang ke-60 menanti lambaian Ramadan, saudara. Tak lama lagi dah. Genap 60 hari kita akan insya-Allah berdoalah agar kita sampai pada tarikh kita menyambut kehadiran bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan, saudara. Malam nurul Al-Quran dan sebagainya. Sama-sama kita rindukan hadirnya Ramadan, saudara, untuk kita meneruskan amal ibadat kita, berpuasa kerana Allah SWT. Saudara, bicara kita malam ini, antara jerawat batu dan bisul. Ini penting, saudara. Jerawat batu tu selalu ada kat muka. Kalau ada jerawat batu tu bengkak aja muka, tak cantik, tak handsome. Dulu-dulu kadang-kadang ada orang nak juga jerawat, tetapi jerawat batu ni memang tidak cantik. Tetapi yang paling bahaya sekali, yang paling memeritkan adalah bisul. Bisul kalau tak dibuang punatnya, satu badan boleh demam dan sakit. Jadi, bicara kita malam ini adalah antara jerawat batu dan bisul. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, sungguh bermakna nasihat pengulu, bicaranya sempurna, walaupun santai. Sungai mana tidak berhulu, lautan mana tidak berpantai. Jadi hidup ini, saudara, kadang-kadang memang sentiasalah kita tidak lari dan melakukan kesilapan. Pak Nazir pun di hantar kiriman pantun petang tadi, dia kata dia bersyukur sebab komputer dia sekejap okey, sekejap tak okey. Komputer tua nak buat. Macam mana Pak Nazir? Macam usia kita, Pak Nazir.
Dia kata komputer dia sekejap okey, sekejap tak okey. Bagaimanapun, dia sempat juga menyantuni kita, menghantar kiriman pantun untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil. Tambah Pak Nazil lagi, berasa ceria di wang kelian, hati lega, alam dinikmati. Kita bersedia untuk peperiksaan, demikian juga untuk mati. Jadi kalau kita nak menghadapi peperiksaan, kita bersedia. Mengetahui, mentelaah, mempelajari apa yang diajar oleh guru ataupun apa yang kita pelajari. Begitu juga untuk kematian kita harus bersedia. Sejauh mana kita menyediakan diri kita untuk berada di alam barzakh nanti, saudara. Ingat itu, saudara. Terima kasih Pak Nazil. Di samping beliau mengingatkan kita, mengirimkan pantun yang indah berbunga-bunga, beliau turut menyantuni dan mengingatkan kita tentang kehidupan ini yang tidak kekal dan abadi, saudara. Itulah yang saya suka sangat dengan Pak Nazil ni. Pantunnya banyak memberi nasihat dan berguna untuk kita hayati bersama. Dan saya seperti biasa, sebelum saya memulakan pencerahan saya mesti mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, memang saya nampak banyak channel-channel mereka menyunting pencerahan saya dan memberi tajuk macam-macam. Sebenarnya saya tak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan yang anda lakukan. Dan kalau anda buat tulisan dan sebagainya pun saya tidak bertanggungjawab kerana semua itu tidak mampu untuk saya menilai ataupun untuk memantau ke semua komen maupun suntingan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya adalah untuk sekadar memberi informasi. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andainya anda mahu menghantar tulisan, bertanya ataupun mahu berbahas, tidak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita tidak suka pada bahasa-bahasa yang tidak baik, saudara. Yang tidak mencerminkan indahnya bangsa kita yang cukup tinggi adat budayanya, saudara. Ya, saudara ingat tu. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Samping itu, kalau anda berbahas dalam ni, terima kasih kepada Fazil Ahmad. Dia kata pantun-pantun Pak Nazil best. Okey. Jadi retinya saudara, kalau saudara berbincang dalam wall saya ni, saya mohonlah jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Gunalah bahasa-bahasa yang sebaik mungkin. Santuni setiap masalah itu secara harmonis, saudara. Baik. Saya mendapat kiriman. Ini untuk teman-teman yang nak bercuti ni. Ini musim percutian. Mungkin ada teman-teman yang berkira-kira untuk bercuti ke Pulau Pangku. Kerana hari ini saya mendapat kiriman daripada pihak bomba bahawa fenomena air laut surut di Pulau Giam dan di Pulau Pangku pada penghujung Januari memang menjadi salah satu tarikan kepada para pelancong untuk bercuti ke pulau peranginan itu pada setiap tahun. Fenomena itu menyebabkan keadaan laut seakan-akan terbelah. Dan sehingga membolehkan orang ramai menyeberang hanya sekadar berjalan kaki ke Pulau Giam dari pantai Teluk Nipah. Saudara, dengan jalan kaki dah boleh. Tak perlu naik bot, tak perlu naik sampan. Jadi dijadualkan fenomena berkenaan berlaku sebanyak 2 kali tahun ini. Iaitu pada 21, itu besok, hingga 25 Januari. Dan pada 19 hingga 22 Februari. Jadi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Saudara Azmi Osman berkata, beliau meminta orang ramai sentiasa berwaspada dan merujuk pada agensi berkaitan, terutama Jabatan Laut sebelum berkunjung ke Pulau Giam. Jalan kaki itu takut tiba-tiba jalan dia air dah pasang. Kalau tak pandai berenang, kelemasan dan dibawa oleh arus. Katanya maklumat waktu pasang surut air yang tepat serta perubahan cuaca perlu diperolehi sebelum anda mendedahkan diri kepada risiko dan bahaya. Memang laut di Pulau Pangku itu dilihat seolah terbelah dua. Untuk pergi ke Pulau Giam daripada Teluk Nipah tu boleh jalan kaki. Sedangkan airnya dalam. Waktu biasa kena naik bot ataupun naik sampan. Tapi dalam fenomena ini air surut dan boleh berjalan lah. Nampak dia punya pasir-pasir. Tetapi kena bertanya, kena mengikuti lakukan langkah-langkah keselamatan. Terutama kalau anda membawa anak-anak untuk merentasi pulau daripada Teluk Nipah di Pulau Pangku menuju ke Pulau Giam. Itu peringatan
untuk mereka yang mau bercuti ke Pulau Pangkor, saudara. Baik. Dalam keadaan sekarang ini, saudara, saya melihat satu kiriman yang 2-3 malam dulu pun saya dah bercakap bahawa etnik Rohingya, nampak gayanya etnik Rohingya ini bakal menjadi beban kekal bagi negara kita, ekoran tindakan segelintir masyarakat yang seolah-olah bertindak mengalu-alukan kedatangan mereka ke negara ini. Demikian menurut Peguam Norman Fernandes. Katanya sekiranya tindakan tersebut berterusan, tidak mustahil etnik Rohingya ini akan menuntut hak mereka untuk diiktiraf sebagai bangsa Melayu dan berhak mendapat pendidikan di universiti awam ataupun tempatan. Dan mereka akan menuntut hak sebagai warga negara. Ini perlu diawasi. Kerana selagi orang Melayu sanggup menggubah lagu Selamat Malam Rohingya dan menganggap Rohingya sebagai saudara yang malang dan bersedia ke depan mengalu-alukan kedatangannya ke Malaysia, ini akan memberi dan juga memberi segala bantuan selagi itulah mereka akan datang dan kekal berada di negara kita ini. Ini masalahnya, akhirnya masalah Rohingya ini akan menjadi masalah kekal pada negara kita. Jadi sebab itu kata saudara Norman, tidak mustahil dalam 3-4 generasi akan datang Rohingya di Malaysia, mereka tentulah beragama Islam, boleh bercakap dalam bahasa Malaysia dan mengamalkan budaya Melayu, akan menuntut untuk diiktiraf sebagai Melayu. Mereka akan menuntut hak mereka. Hak macam mana kita lah, belajar, kemudian dapat belajar universiti, dapat beasiswa dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, hak untuk mendapatkan tanah simpanan orang Melayu. Jadi sebab itu, Saudara Roman mengharapkan agar pimpinan negara berhati-hati dalam menangani persoalan Rohingya ini. Mereka datang ke negara kita ini sebagai pelarian. Dan sepatutnya mereka memilih negara mana untuk berada selepas ini. Tapi kalau mereka kekal, macam mana yang saya katakan, apa berlaku di Kampung Malut di Langkawi, bermasalah besar untuk kita mengeluarkan mereka. Ya? Jadi sudah sampai masanya saya merasakan pihak berwajib membina satu penempatan ataupun satu kawasan sementara. Dulu tak silap saya di jalan berhampiran dengan bandar ini Tasik Selatan maksudnya. Sebelah kanan jalan tu menghala ke Seremban tu, saudara, ada satu tempat. Yang itu tempat kita menempatkan pelarian daripada Vietnam. Itu adalah pelarian sementara. Sebelum mereka dihantar ke negara asal ataupun negara-negara yang sudi menerima mereka. Sekarang penempatan itu dah ditutup, dah tak ada lagi. Tetapi haruslah pihak pimpinan negara mengkaji, memikirkan bagaimana pendatang-pendatang tanpa izin ini boleh kita tempatkan di tempat yang sementara. Memang semua orang nak datang ke negara kita ini, saudara. Sebab negara kita makmur, suasana pun okey, cuaca baik, tak ada salji, tidak ada gempa bumi, tidak ada volcano ataupun gunung berapi, tak ada ribut topan, tak ada banjir besar dan sebagainya. Jadi aman tentram, malahan negara kita makmur, menjadi kesukaan para pendatang. Jadi diharaplah agar pemimpin melihat persoalan ini, saudara. Sebab itu saya mewawarkan. Hari ini sudah 47 hari kerajaan perpaduan mewujudkan kerajaannya berteraskan untuk menangani derita rakyat. Memang kita warga Islam yang cintakan kehadiran Ramadan. Ya, perkiraan saya sekitar 60 hari kita menanti lambaian Ramadan. Bagaimanapun persoalan kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi menjadi persoalan dan menjadi harapan. Saya dapatkan saya banyak, saudara, ramai pelayar-pelayar yang menghantar kiriman kepada saya. Dan saya merasakan bahawa sebenar-benar juga tulisan mengatakan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja itu bukanlah seperti tabung buluh. Kita simpan duit, bila waktu sampai masanya kita pecah. Tapi dah habis itu macam mana? Kerana simpanan kumpulan wang simpanan pekerja ini untuk hari tua dan waktu-waktu yang mendesak. Sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan negara memikirkan bagaimanakah caranya agar wang daripada KWSP ini dapat dimanfaatkan kepada setiap pelabur mereka atau penyimpan mereka. Sebagaimana yang saya sarankan, kita bukan nak minta keluar semua. Andainya mereka mempunyai simpanan melebihi 100,000 dan sebagainya, izinkanlah mereka keluarkan 10%. Ataupun, sebagaimana ada yang dikatakan oleh para profesor, pakar-pakar ekonomi, yang terbaik, saya nampak mereka bersetuju juga dengan pandangan saya. Dan ini boleh dilakukan. Asalkan pimpinan di anjung kuasa, di kumpulan wang simpanan pekerja benar-benar memikirkan
Dan Yang Berhormat Perdana Menteri dapat bersetuju supaya wang dalam kumpulan wang simpan pekerja ini dijadikan cagaran untuk mereka memperoleh pinjaman daripada bank. Kerana faedah daripada KWSP ini bolehlah digunakan untuk membayar faedah bank. Wang yang mereka pinjam pun tidak terusik daripada simpanan yang mereka ada. Kerana mereka mahu memulakan kehidupan baru. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan dan teman-teman yang berada di anjung kuasa di KWSP, fikirkanlah. Rakyat tengah susah sekarang ni. Benar, dalam keadaan sekarang ni kita tahu bahawa dalam keadaan hari ini nampak gayanya ekonomi kita ada sedikit kebaikan. Apabila pasaran wang, mata wang dah mula nampak gayanya mengukuh. Tetapi masih lagi belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Ini masalah yang harus ditangani sebenarnya. Wang dikocek tak ada. Selagi mereka tidak mempunyai wang dalam poket, macam mana mereka nak berbelanja? Selagi mereka tidak berbelanja, macam mana kita nak menggemburkan ataupun merancakkan ekonomi negara? Itu yang paling penting. Jadi dalam cara yang bagi saya lah, pandangan saya secara ikhlas, dah 3 malam, 4 malam lah saya berbicara soal ini. Jadikanlah wang simpanan mereka dalam KWSP ini, kalau mereka punya simpanan RM200,000, kalau mereka nak pinjam dari bank RM20,000, RM30,000, jadikan cagaran. Kalau tak boleh bayar, boleh ambil lah daripada RM30,000 itu wang mereka. Saya tidak nampak benda tak boleh dilakukan. Ya, saya dalam 10% ataupun 5% ke, supaya mereka dapat memulakan kehidupan. Yang dilakukan, yang diharapkan oleh warga penyimpan-penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja adalah mereka nak memulakan kehidupan. Bukan untuk bermewah. Bukan nak beli kereta Porsche. Bukan nak beli kereta Mercedes. Bukan nak beli rumah. Tidak. Untuk mendapatkan tunai. Orang kata selepuk. Dapat selepuk tu bolehlah kalau nak berniaga tu memulakan perniagaan semula setelah mereka mengalami kehancuran perniagaan. Kesan daripada PKP. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilakukan era Tan Sri Muhyiddin dulu. Jangan lupa ini saudara, benda ini berlarutan sampai hari ini. Ia berlaku 3-4 tahun dulu, tetapi kesannya sampai hari ini yang masih lagi belum boleh ekonomi negara ini bergerak. Itu keadaan saudara. Saya mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan dengan serius agar warga kita yang mempunyai simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja diizinkan. Kalau tak boleh nak keluar, jadikan wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu sebagai cagaran. Jadi kadar OPR nak naik lagi, saya baru dapat kiriman daripada Bank Negara katanya tidak lagi. Saudara Aiman Point dia kata, terima kasih baca berita semalam ke? Saya bukan baca berita semalam saya. Yang saya lihat bahawa kadar OPR tidak dinaikkan. Itu katanya. Bagaimanapun terpulang pada mereka yang memimpin negara. Janganlah dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan lagi, berat. Amat berat sebab mereka yang berhutang dengan bank, mereka yang beli rumah, nak bayar ansuran rumah, nak bayar ansuran kereta, saudara, pinjaman peribadi dan sebagainya, tentulah faedahnya tinggi dan ansurannya juga tinggi. Dalam keadaan begini, saya harapkan agar OPR ini cubalah dikekang supaya tidak dinaikkan. Cuma yang agak mengembirakan saya tengok ataupun saya lihat Kementerian Pertahanan telah pun serius dalam menangani persoalan kontrak-kontrak runding terus. Sebab saya mendapat berita semalam bahawa Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF telah pun membatalkan 5 perolehan yang melibatkan bekalan dan perkhidmatan serta projek infrastruktur untuk dilaksanakan secara tender terbuka. Alhamdulillah. Ini tindakan yang baik, Tok Mat. Yang Berhormat Datuk Muhammad Hassan, pimpinan di Kementerian Pertahanan telah pun melaksanakan unjuran daripada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dikaji semula segala projek-projek rundingan terus. Sebab selalunya projek-projek di Kementerian Pertahanan ni melibatkan jutaan. Tak ada 50,000, 60,000. Semua main juta je saudara. Jadi menurut kenyataan daripada MINDEF, malam maklumkan pihaknya telah melaksanakan perolehan aset secara tender terbuka. Alhamdulillah, kita mahukan semua tender-tender itu dilakukan secara terbuka, tidak lagi rundingan terus. Supaya semua orang dapat peluang. Baik, saudara. Tengah hari tadi, saya berkesempatan makan tengah hari bersama tokoh ekonomi negara. Mantan Menteri Kewangan. Itu Yang Mulia Tengku Razali Hamzah.
kami berbincang tentang bagaimana masa depan negara dalam sektor ekonomi. Dan saya melihat bahawa kenyataan Datuk Tengku Razali, dia agak ragu dan bimbang. Kerana katanya sehingga saat ini masih belum terlihat gerakan-gerakan yang mantap untuk memajukan ekonomi. Laporan yang beliau dapat, masih ramai lagi yang tidak ada pekerjaan. Pergerakan ekonomi masih lagi dalam perlahan. Jadi saya bertanya kenapa? Menurut beliau, kerana sehingga saat ini kita masih belum mempunyai satu economic policy ataupun unjuran dasar ekonomi. Kerana zaman Tun Razak dulu, beliau mewujudkan dasar ekonominya adalah dasar ekonomi yang bercorak sosialisme, di mana berusaha untuk semua sama rata dapat merasai kenikmatan dan juga ini hasil negara. Kemakmuran negara ini dapat dirasai oleh semua. Itu era Tun Razak mewujudkan polisi ekonominya adalah ekonomi yang berbau seperti sosialisme. Kemudian bila hadirnya Dr. Mahathir, dia punya konsep ataupun polisi ekonominya adalah sharing prosperity ataupun perkongsian kekayaan. Itu yang berubah daripada dasar ekonomi baru kepada dasar penswastaan. Sharing prosperity. Tapi masih lagi ada dasarnya. Cuma selepas Dr. Mahathir wafat Allah, tak ada nampak dia punya polisi ekonomi. Apabila Datuk Seri Najib mengambil alih kepimpinan negara, beliau berusaha untuk mewujudkan kembali dasar ekonomi yang bercorak ala sosial. Tapi cara baru. Itu yang nampak pergerakan, pengujutan, PEN Borneo, banyak projek-projek digunakan untuk rakyat. Jadi ini masih lagi seperti polisi ekonomi, economic policy ala Tun Razak, sosialisme. Selepas itu sehingga saat ini belum ada. Belum terdengar lagi apakah konsep ataupun polisi ekonomi yang mau diunjurkan oleh pimpinan. Saya bertanya apakah ada dalam Tan Sri Muhyiddin? Dia kata tak ada, dia kata. Tidak ada. Selain daripada PKP, rakyat terkurung dan sebagainya. That is not economic policy. Dan begitu juga apabila dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri. Juga dia kata tak ada polisi. Soal cerita keluarga ku Malaysia ataupun kerajaan keluarga dah hilang pun dah slogan. Itu hanya sekadar slogan. Bukan polisi. Dan beliau mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim segera mengumumkan apakah dasar ekonomi kita ataupun polisi, economic policy negara. Supaya pelabur-pelabur jelas untuk mereka nak datang melabur pun ataupun tidak. Sama ada mereka mau menangani macam mana kedudukan ekonomi negara kita. Saya fikir betul juga. Bila saya menyatakan bagaimana dengan masyarakat madani. Beliau menyatakan budaya ataupun masyarakat madani yang diilhamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagaimana yang diwawarkan atau unjuran daripada harapan dan impiannya untuk mewujudkan masyarakat madani sewaktu beliau berjuang dalam pergerakan pemuda ABIM dahulu. Ia bukan merupakan polisi negara, polisi ekonomi yang kita harapkan agar pemikir-pemikir yang ada bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dapat memikirkan apa dasarnya. What is our economic policy? Ini yang paling penting. Kalau kita tidak mempunyai polisi, susahlah. Bukan soal macam dasar pandang ke timur atau buy British last. Itu bukan dasar. Itu tindakan. Tapi polisi macam Tun Razak, almarhum Tun Razak mewujudkan itu dasar sosialisme. Almarhum Tengku Abdul Rahman, dasar ekonominya adalah dasar pembangunan. Development policy. Jadi apa saja ekonomi, wang digunakan untuk membangun kerana negara pasca kemerdekaan. Dan Tun Razak adalah bercorak sosialisme. Ini ekonomik. Jadi kesamarataan. Sebab itu dia melihat bagaimana dasar ekonomi baru, wujudan feodal, macam-macam lah diwujudkan. Hanya semata-mata untuk perkongsian. Sama rakyat, supaya rakyat dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. That is the policy. Begitu juga apabila Dr. Mahathir, dia mengatakan bahawa menurut Tengku Razak Hamzah, iaitu sharing the prosperity. Ataupun berkongsi, perkongsian kekayaan. Ataupun perkongsian kemakmuran. Selepas itu tidak ada.
Tapi hadirnya Datuk Seri Najib, beliau membawa sekali lagi dicantumkannya ini sharing the prosperity, tapi dalam alaf socialism. Hari ini kita minta apakah dasar masyarakat madani, dasar ekonomi yang mahu diwujudkan. Selagi tidak dijelas dasar ini, kata Yang Muhammad Tengku Razali, selagi itulah pelabur-pelabur ataupun World Bank ataupun IMF nak tengok kemana kita ni. Itu keadaannya, saudara. Walaupun hari ini saya melihat beliau tidak menafikan bahawa kedudukan ekonomi negara kita agak mengukuh kerana kestabilan politik, tapi itu tidak boleh dijadikan unjuran semata-mata. Memang selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih tampuk kuasa di anjung kuasa di Sri Perdana, market ataupun bursa saham di Kuala Lumpur ada peningkatan, tetapi tak dapat sustain, tak dapat bertahan kerana polisi tidak ada. Walaupun sekarang ni ringgit nampak gayanya ada pengukuhan, tapi ia akan jadi rapuh kalau tidak dibantu, didukung oleh kecairan ekonomi, kecairan kewangan. Sebab itu bila kecairan ini berlaku, juga ia menyangkut soal macam mana bila rakyat mesti ada wang dalam poket. Untuk mewujudkan wang dalam poket, kena dipikirkan mana caranya. Sebagai contoh, kita berbincang juga tadi tentang kumpulan wang simpan pekerja. Beliau bersetuju. Boleh, dia kata, kalau nak jadikan agar wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja ini dijadikan cagaran untuk mendapat pinjaman dari bank. Urusan dengan bank mesti diadakan. Tetapi OPR juga mesti dikawal. Kadar faedah dalam bank juga perlu dikawal. Saudara Abdul Rahim, Koli Pas Sistem. Ini bukan soal dia melepasi waktunya. Saudara, saya haraplah saudara kena fikir. Saudara marah dengan saya sebab saya melihat beliau orang yang ada kebijaksanaan, kepakaran dalam ekonomi. Jangan kita nak tunjuk bijak bahawa kita lebih bijak daripada mereka. Kalau orang yang bijak dalam ekonomi, saya bukan nak war-warkan untuk dia menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Ini sepatutnya, betul Pak Beb. Beliau sepatutnya berkongsi pandangan, fikiran dan sebagainya. Tak tahulah, saya harap agar yang penting sekarang ni, saudara, kita bukan nak melihat tentang seseorang, tapi adalah pemikirannya. Bagaimana mereka mahu menangani negara kita, rakyat. Jadi bila beliau mengatakan polisi, ini semua simpulan betul. Ini idea saja, saudara. Berkongsilah. Jangan saudara tiba-tiba tak setuju. Orang dah lama, orang tua. Saudara, kena ingat saudara. Bidaran bangsa Melayu mengatakan mereka lebih dulu makan garam daripada kita. Jangan kita nafikan kebijaksanaan melalui pengalaman. Kita ni setakat mana sangat tahu kita. Janganlah kita merasa sombong dengan orang lebih tua daripada kita. Saudara Aiman dia kata Anwar ni ada ciri pemaaf. Itu soal ciri pemaaf, tapi yang kita lihat, kita mahu adalah perkongsian polisi. Dasar itu penting. Saya terpulanglah pada anda, yang setuju, tak setuju. Walaupun Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul mengatakan bahawa pelaburan yang dijangka bakal mewujudkan sekitar 4,000 ke 5,000 peluang pekerjaan apabila pemain-pemain industri peringkat antarabangsa akan masuk melabur. Jadi itu katanya kekesan daripada pertemuannya dengan Ketua Pegawai Operasi Global Intel, iaitu Kevan Esfarjani di Davos. Memang itulah tugasnya sebagai Menteri Industri dan MITI, Ministry of Trade and Industries, Menteri Perdagangan Luar Negara. Itu tugasnya. Tetapi pemain-pemain ini juga mahu melihat ke arah mana kita pergi. Where are we heading? Dalam keadaan begini, saudara, janganlah saudara ajak saya bertekak. Saya menghormati saudara, walaupun Dr. Mahathir ke apa, saya menghormati beliau. Sebab satu ketika beliau pernah memerintah negara kita ini. Jangan pula kita nafikan, tetapi kesilapan beliau itu boleh kita nyatakan ini kesilapannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga perlu kita santuni dan kalau boleh kita dukung. Jangan kita benci. Ini masalahnya kadang-kadang mereka menanam kebencian. Sebab itu yang saya katakan bahawa memang saat-saat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang teruk diserang. Itu keadaan. Saudara Aiman Pionet, dia kata zaman Din Tompuk. Kenapa? Yalah zaman tu tak ada apalah saudara. Semua terkurung. Saudara.
Itu juga sekarang ni saya melihat dalam keadaan-keadaan sebegini banyak pula orang menyalahkan. Banyak saya tengok, saya baca dalam beberapa kiriman, dalam Facebook, dalam macam-macam ada ini. Saya tak boleh sebut nama lama-lama begitu saja. Kalau saya sebut lama-lama itu mungkin adalah yang tergendala sebab dia orang tak boleh. Mereka tak mengizinkan saya menyebut halaman-halaman tertentu. Jadi dia kata tiga halaman itu okeylah. Main sebut-sebut begitu mereka tak setuju. Jadi saya ditegah untuk menyebut laman-laman yang sedia ada, saudara. Bagaimanapun, saudara, saya menyantuni pandangan teman-teman, kiriman mereka berhubung dengan keadaan Datuk Seri Najib. Sebab semalam perbicaraan tergendala yang akan ditangguhkan sehingga Februari. Ramailah pengikut-pengikut, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib menzahirkan kekecewaan. Mereka mengharapkan agar perbicaraan yang adil dapat segera terlaksana. Dan hari ini banyak juga mengatakan apakah beliau telah dilupakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Apakah beliau telah dilupakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak nyatakan pada anda, dari segi hukum undang-undang sekarang ini, kita mengamalkan separation of power. Jadi tentulah pimpinan hari ini tidak mahu mencampur adukkan ataupun menerjah dalam sistem keadilan. Bagaimanapun, sekarang ini kita menantilah siapa yang akan dilantik sebagai peguam negara. Ini kena tunggu, saudara, bukan boleh buat begitu saja. Ini zaman sekarang ni bukan, ini zaman keluarga Madani yang ada dia punya Tuan Mahdinah. Jangan terus-terus marah. Saya nampak gayanya sikap-sikap yang ditunjukkan oleh pelayar, mereka seolah menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Seolah-olah melupakan. Tidak, saudara. Beliau tidak melupakan. Malahan waktu semangat saya katakan dalam Perhimpunan Agung UMNO, saya berkesempatan minum dengan beliau, dia mengatakan bahawa dia sedih kerana saat tahun ini kita merayakan atau pertemuan Perhimpunan Agung UMNO, tapi waktu yang sama Datuk Seri Najib kesepian seorang diri di belakang tabir jeruji besi. Artinya dia ada prihatin. Dia tahu, tapi dalam keadaan sekarang ni kena ingat juga, hari ini Presiden UMNO bukan Perdana Menteri Pesir. Beliau hanya sekadar timbalan Perdana Menteri, di mana UMNO hanya sekadar tempelan menumpang pada pembentukan sebuah kerajaan yang bukan bercorak dominan. Parti Keadilan juga bukan dominan, Parti UMNO juga bukan dominan, begitu juga Parti daripada Sabah Sarawak juga tidak dominan, tapi mereka berpadu membentuk sebuah kerajaan yang harus menyantuni dan tidak boleh buat silap. Masing-masing pemimpin ada dia punya gagasan pemikirannya. Jadi sebab itu kadang-kadang lambat bertindak. Sebab saya terima, saudara, banyak persoalan yang mereka mengatakan apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tegas. Kerana beliau melontarkan adanya kebocoran, adanya ketirisan, wang negara 4 ke 6 bilion sampai ke 10 bilion. Rakyat nak tunggu. Bilakah tindakan akan diambil? Kita ni kadang-kadang kita tak sabar. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab, menjelaskan urusan mahkamah terpulang pada peguam negara. Urusan siasatan terpulang pada SPRM dan pihak berkuasa. Beliau sebagai Perdana Menteri tengok benda begitu, serahkan. Biarlah mereka menyiasat. Tapi memanglah saya tahu, rakyat mahukan segera adanya tangkapan. Nak tahu, nak tengok mereka yang dulu menuduh pimpinan-pimpinan UMNO khususnya, kluster mahkamah. Mereka hendak supaya wujudnya ataupun tertangkapnya orang begini dan diheret ke mahkamah supaya mereka juga akan digelar sebagai kluster mahkamah. Jadi saya berpesan pada teman-teman, sabarlah dulu. Kita bukan berhasrat untuk membalas dendam. Saudara Wak Rafi, undang-undang sekarang ni, sebab itu saya kata sekarang ni banyak orang meragui. Ini dah juga sedang disantuni oleh Datuk Azrina Osman. Beliau cuba berusaha supaya memperbaiki agar persepsi rakyat terhadap sistem undang-undang negara ini benar-benar dihormati. Agar setiap perbicaraan, setiap keputusan mahkamah itu dihormati dan tidak dilihat adanya elemen-elemen yang bermotifkan politik ataupun bermotifkan balas dendam. Saya rasa ini juga yang sedang dilakukan oleh kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Hamidi. Jangan salahkan mereka berdua ini kerana tidak ada tangkapan lagi. Sabarlah. Kerana ini bukan kerajaan yang balas dendam. Kerajaan perpaduan ini matlamat pertama sekali adalah untuk menangani derita rakyat. Itu prioritinya. Cuma apa yang dilontarkan pandangan oleh
Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah tengah hari tadi, beliau mengharapkan adanya economic policy. Ini yang penting. Soal kepartian soal lain. Soal negara soal lain. Negara memerlukan satu polisi ekonomi yang tuntas, yang jelas supaya para pelabur dapat menyertai kerancakan ekonomi yang bakal disantuni oleh pimpinan negara serta pemain-pemain daripada luar negara nanti. Itu ceritanya, saudara. Jadi jangan marah. Tunggu. Saya yakin. Benar, saudara Pak Bib. Separation of power. Dipanggil separation of power atau pembahagian kuasa. Kuasa eksekutif tidak boleh mencampuri judiciary. Kuasa eksekutif tidak boleh menguasai kuasa legislatif. Eksekutif dia mentadbir. Kemudian parlimen membuat undang-undang. Kemudian judiciary mentafsir undang-undang. Ini yang perlu dilakukan. Bukan senang saya. Kita dah lama sangat. Rakyat melihat. Ini persepsi rakyat. Rakyat merasakan rosak. Ini rosak zaman siapa? Janganlah kita nak tundung orang tu, orang ni. Tak payah. Perbaiki apa yang kita alami. Itu lebih baik. Daripada kita menuduh tak buat apa-apa. Sekarang ni kerajaan mahu menangani derita rakyat. Derita perasaan. Derita kehidupan. Yang paling penting sekarang ni derita kehidupan. Bukan boleh war-war, okey, keluar duit begitu. Rakyat tidak mahu. Ada masalah bagi duit. Ada masalah bagi duit. Sampai bila? Kita juga ada perumpamaan. Berikan rakyat itu pancing. Joran. Supaya mereka tahu untuk bagaimana nak mencari ikan. Bukan diberikan ikan. Bila lapar bagikan. Sampai bila? Sampai bilakah rakyat kita ini menadah? Walaupun negara kita ini negara yang makmur. Mempunyai hasil yang banyak. Tapi dah rosak. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan hutang negara sudah mencecah 1.5 triliun. Dan kena ingat saudara. Pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Kerajaan tidak berniaga. Percukaian itulah yang digunakan, dikumpulkan, disatukan, diagih-agihkan. Untuk pembangunan, untuk rakyat, untuk emolumen, untuk gaji dan sebagainya. Ini kena faham. Kerajaan dia, sekarang ni kerajaan kita kerajaan yang banyak berhutang. Bukan lagi kewangan kita yang berembang. Kita defisit yang terlalu besar. Hanya dalam tempoh 4 tahun saja, daripada 550 bilion, 600 bilion, tiba-tiba merosot sampai 1.5 triliun. Ini bukan kerja mudah untuk diperbaiki. Dan kita tak maulah menyalahkan orang. Tak apalah, yang sudah tu sudahlah. Kita harus melihat ke belakang itu sebagai tauladan. Dan kita membantu pimpinan, menyokong pimpinan yang mahu menangani derita rakyat. Itu saja. Saya sabar malam akan memberi pencerahan ini, saudara. Soal politik, soal lain. Tapi soal negara, soal rakyat itu perlu diperjuangkan. Saya memperjuangkan soal kumpulan wang simpanan pekerja. Rakyat perlu ada wang dalam poket. Bagaimana caranya kita untuk memastikan setiap warga kita mempunyai tunai dalam poket mereka. Bila mereka punya tunai, mereka akan membeli belah. Mereka akan berbelanja. Ekonomi akan terus subur. Itu saja matlamat yang saya sering kali nyatakan. Kadang-kadang disalahartikan. Terpulanglah pada anda. Saya tak suka menyalahkan orang. Tapi saya tengok apa unjuran yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak ada jelas. Cuma polisinya sebagaimana yang cakap Tengku Razali itu perlu dijelaskan juga. Nak tahu. So saya haraplah agar pimpinan negara dapat memikirkan persoalan ini, saudara. Baik. Sekarang ni kita masuk tentang bab politik. Sebab saya katakan ini pencerahan politik. Politik ini saya katakan berapa kali dah saya nyatakan bahawa UMNO khususnya. Sebab saya orang UMNO. Tentulah saya bercakap soal UMNO. Saya sering kali mengatakan bahawa bisul yang ada dalam tubuh. Kalau UMNO dianggap sebagai tubuh, bisul itu perlu dicabut punatnya. Dia bukan seperti jerawat batu yang ada di pipi. Ada kalanya kadang-kadang jerawat batu ni zaman P. Ramlee dulu, saudara. Orang kata nampak cantik. Kadang-kadang. Tapi sakitnya juga memeritkan. Meleleh air mata, saudara, kalau picit jerawat batu tu. Tapi jerawat batu picit je lah. Keluarlah dia punya kesan-kesan. Saudara. Itu jerawat batu di muka. Tetapi yang paling penting sekarang ni adalah bisul. Sekarang ni sudah pun jelas, saudara. Apakah bila dah terantuk baru kita nak tergadah? Apakah masa keadaannya bila rakyat dah semakin menyampah pada UMNO ini, baru nak kita sedar diri? Saya tak tahu, mungkin hari ini katanya ada mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Mungkin. Kalau untuk hari ini kita mengharapkan sesuatu. Rakyat menanti bahawa ketegasan pemimpin.
Saudara Pok Mi dia kata, sembang lah. Dia kata, sembang macam Lokman, Esmi. Tapi SM Zaid tank kosong. Tak apalah. Terpulanglah pada anda. Saya melihat ramai juga teman-teman. Saya membuka ruang ini, terpulang siapa saya nak masuk. Cuma saya dah katakan bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Halaman saya berbeza dengan lain. Saya memberi gambaran supaya kita dapat membuat ketetapan. Hari ini, macam kita tengok ada 3 orang ahli warga UMNO pergi ke pejabat pendaftar pertubuhan yang menzahirkan bahawa mereka tidak bersetuju atas keputusan Perhimpunan Agung UMNO yang meluluskan satu usul agar jawatan tertinggi itu Presiden UMNO dan Timbalan Presiden tidak ditandingi. Saya melihat, saya buat kajian, rupanya ketiga-tiga mereka bukan pun perwakilan. Ini masalahnya sekarang saya. Hanya sekadar ahli parti luaran. Hanya sekadar ahli parti biasa nak tuntut seolah-olah mereka ini yang pembuat dasar. Dasar diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Apabila usul dah dibawa, semua dah setuju, sepatutnya dihormati. Akhirnya, saya mendengar bagaimana dia mengaku dia adalah pemuda Seremban. Sebagaimana pandangan daripada Datuk Ibrahim. Dia kata dia pun duka cita lah melihat masih adanya ahli-ahli UMNO yang tak puas hati, yang masih lagi nak mencabar keputusan PAU. Keputusan PAU lah keputusan yang tertinggi. Perhimpunan Agung UMNO adalah perhimpunan yang tertinggi yang mereka dah akan mewujudkan dasar parti, perlembagaan parti dan sebagainya. Yang tidak boleh didakwa-dakwi. Ini tiba-tiba pergi jumpa dengan pendaftar pertubuhan. Tak setuju. Apa hal ni? Tak setuju masuk dalam UMNO, bergiat aktif, mewakili UMNO di peringkat bahagian, hadir ke perhimpunan, bercakap. Itu yang penting. Dalam persidangan cawangan, bercakap. Saya tak setuju keadaan begini. Tapi di cawangan tak nak bercakap. Dalam rumah UMNO kamu tidak bercakap, kamu cakap di luar. Kemudian saya dapatan saya, mereka juga tidak menggambarkan bahawa mereka itu perwakilan. Ini satu hal lagi. Sebab itu saya katakan, orang macam ini macam bisul. Kerana saya yakin ada orang-orang tertentu di belakang mereka. Saya tak mau menuduh. Tapi gerak langkahnya apabila saya dengar orang macam Khairi Jamaluddin memuji. Tindakan ini baik. Tindakan inilah tindakan berani. Wajar dilakukan oleh pemuda. Dan dia nak menyantuni pemuda. Saya kata wajar bagaimana? Takkan nak ikut perangai Khairi Jamaluddin. Bertanding pilihan raya maki hamun UMNO. Kamu mewakili parti UMNO. Kamu mewakili Barisan Nasional. Tapi kamu maki parti yang sesat. Kemudian bila dah kalah, salahkan UMNO. Rakyat kawasan Sungai Buloh tak nak terima anda sebagai wakil rakyat. Rakyat dapat menilai kalau beginilah keadaan perangai kamu, macam mana kami nak dipercaya ni? Setara Pak Bek, dia kata takut ada dalan-dalan di belakang. Memang saya tidak nafikan. Saya hairan, sebab itu selalu saya katakan, seperti rumah siap, pahat berbunyi. Saya dah katakan, kalau betul-betul mereka ini pencipta parti, bersuara waktu mesyuarat cawangan, bukan lama pun. Saya ingat dalam 3-4 bulan lagi, kumpulkan kekuatan, bercakap dalam persidangan cawangan. Nyatakan pendirian. Itu cara dia. Bukan pergi ROS, bukan pergi pendaftar pertubuhan, kami tak bersetuju. So, pendaftar pertubuhan kata, terpulanglah, dia akan siasatlah. Memanglah sebagai jabatan kerajaan, mereka menyiasat, akan hantar surat, minta penjelasan daripada Setiausaha Agung. Setiausaha Agung akan jawab. Sepatutnya sekarang ni kita menyantuni, kena sedarlah kita ni parti yang dah kalah. Jangan nak tunjuk kita ni hebat sangat. Nak juga. Supaya dipertandingkan. Kenapa ada pertandingan? Saya nampak mereka mahu diwujudkan pertandingan. Ada 2 saja. Pertama nak dirubah ataupun dirobek jawatan presiden. Ataupun yang kedua apel lempang. Kalau ada pertandingan, ada pemilihan, ada turun, ada komimah politik. Sampai bila kita nak wujudkan suasana di mana mereka mengharapkan adanya dana-dana tertentu. Dan mereka yang telah menabur dana sekian banyak ni, mereka nak tengok pulangannya. Tapi digagalkan oleh perhimpunan. Perhimpunan Agung UMNO, perwakilan dah buat keputusan. Tapi mereka masih menuduh. Saya pun hairan. Kerana saya hadir dalam persidangan tu, saya nampak dan saya mendengar sendiri. Saya mendengar dengan jelas. Presiden mengatakan, terpulanglah. Kalau nak bertanding, saya bersetuju bertanding. Dan dia pernah bercakap, I'm ready to fight. Tapi disalahkan pada presiden, tak tegah. Saya kata, tang mana ni? Bercakap dia benar. Biar betul, anda dah ada tempat itu. Kalau anda perwakilan, bahawa ada urusan, semua perwakilan dilarang untuk berucap. Tak ada pula.
Tapi kerana anda bukan perwakilan, sebab itu saya tengok kenyataan resmi daripada Pergerakan Pemuda Seremban. Sebab dia kata saudara Muhammad Fikri Firdaus yang membuat laporan ke pendaftar pertubuhan, dia kata saudara Fikri dia ni pun ni anak pada mantan Wakil Raya UMNO. Allahyarham matuknya bekas Menteri Besar Terengganu. Katanya lah. Dia kata tidak mencerminkan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Seremban maupun bahagian Seremban. Tambahan dia kata saudara Fikri juga bukan perwakilan daripada UMNO bahagian Seremban. Bahkan bukan juga perwakilan pemuda UMNO bahagian Seremban. Ya, kamu tidak mewakili. Kamu tidak terpilih sebagai perwakilan. Tiba-tiba kamu nak buat laporan benda begitu. Kamu mendengar, tengok begitu dia jauh. Justru itu pandangan dan kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau adalah bersifat peribadi. Ini kata pemuda Seremban. Yang dikeluarkan oleh beliau adalah bersifat peribadi dan tidak mencerminkan pandangan UMNO Seremban. Perwakilan UMNO bahagian Seremban sebulat suara menyokong usul yang dibentangkan pada Perhimpunan Agung 2022. Ini kenyataan daripada Perhimpunan UMNO bahagian Seremban. Begitu juga kalau dia mengatakan bahawa ini kenyataan kononnya ada mewakili UMNO Terengganu. Dan Setiausaha Perhubungan UMNO Terengganu telah menghantar, buat kiriman, membuat kenyataan media bahawa seluruh bahagian-bahagian di negeri Terengganu berdiri teguh menyokong keputusan yang dicapai semasa PAU, Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu. Jadi tak ada dakwa-dakwi. Ini masalah sekarang ni. Sebab itu saya katakan, seandainya ada berlaku pemilihan, dibenarkan pemilihan berlaku, berterabulah kita ni, berpecah belah lah kita, saling bergaduh sesama kita, yang duit pun keluar duit lah. Tapi apabila diputuskan, apakah yang kalah itu mau menghormati yang menang? Atas dasar prinsip demokrasi? Saya tak nampak, saudara. Saya tak nampak. Kerana sikap-sikap yang diperlihatkan ini tidak melambangkan mereka sebagai pencipta demokrasi. Sebab itu saya melihat tulisan saudara Daniel Azhar daripada FMT. Dia kata keputusan UMNO tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti memang menimbulkan banyak persoalan. Dan masalahnya keabsahan itu ditundingkan ke arah Presiden. Saya rasa ini tak betul lah. Jangan salahkan orang. Sebab itu dari tadi saya katakan, masalah ekonomi negara kita, jangan kita tunding. Kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau anda mencintai UMNO, buat koreksi dari dalam. Jangan dari luar. Jangan baling batu sembunyi tangan. Jangan menjadi budak-budak suruhan. Jangan menjadi bidak-bidak di papan catur. Orang bermain catur di atas. Kita jadi bidik-bidak. Kamu bergerak sini, kamu buat begini, kamu buat begitu. Lepas tu ada pula yang mengharapkan gawamimah. Bagi saya lah, kalau di belakangnya orang macam Khairi Jamaluddin tu, takkan orang macam ini nak dilantik sebagai Presiden Parti. Bagi saya selalu mengatakan, the beginning of the fall, bermulanya kejatuhan UMNO Barisan Nasional adalah waktu Khairi berada di tingkat 4, era Pak Lah. Sebab awal-awal Pak Lah jadi Perdana Menteri, Pak Lah jadi Presiden UMNO, kita menang besar. Tanpa kehadiran Khairi Jamaluddin. Selepas Pak Lah menang besar apa semua, Khairi berada di tingkat 4. Itu yang wujudnya dia, saudara MM7, geng Zahid lah ni. Saya bukan geng Zahid, tidak saudara. Saya Presiden pun saya balon. Sebab itu saya katakan, macam sekarang ni, kita mengharapkan, sebab kita dah jelas, adanya, duri dalam daging. Yang Presiden pun nyatakan. Dia sendiri mengatakan bahawa adanya skeleton in the cupboard. Adanya kerangka-kerangka yang membusuk dalam almari. Adanya, bangkai-bangkai tikus dalam kolam. Jadi kenapa tidak dicabut? Adanya duri dalam dalam daging. Adanya gunting dalam lipatan. Cabut buanglah. Lalu si Presiden. Saya tak dengar ke ucapan saya tiap-tiap malam saya katakan. Malam saya bertanya, berapa besar dada beliau? Adakah 2 ekar? Adakah 3 ekar? Kita pun nak ukur juga, asyik berlapang dada saja. Ahli di bawah nak tunggu. Kerana ahli pun sebenarnya tidak bersetuju dengan perangai sikap yang ditunjuk oleh mereka yang dilihat seolah-olah mencintai parti, sebenarnya mereka menghancurkan parti. Kita tahu, mereka ini lebih mirip untuk berada ataupun menyokong kumpulan sebelah sana. Saya tidak bersetuju dengan Parti Perubatan Bersatu ni kerana matlamatnya nak membunuh UMNO. Dulu lagi saya dah bercakap, saya jelas. Kalau Presiden nak bawa UMNO ini bersama dengan PBM, saya juga tidak bersetuju. Ini kita kena jelas pendirian kita, saya. Saya jadi orang muda sekarang ni bukan bingai dan sekarang tu ni kalau Aida takkan Zaid pergi mahkamah ada rider pula tu. Ini saya tak tahulah saudara. Ini masalah ni saya lihat seolah kita benci. Kenapa kita harus menanam kebencian?
Persoalan yang selalu saya katakan, kenapa kita menanam kebencian sama manusia? Soalnya dia sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Biar mahkamah selesaikan. Siapalah kita untuk menghukumnya? Apakah kita tahu? Adakah kita membuat siasatan? Adakah kita part and parcel of SPRM? Kita mendengar dakwaan. Kita tak dengar lagi hujahan waktu pembelaan. Bagaimana sekarang ni? Isu Datuk Seri Najib. Orang kata begitu, orang kata begini. Yang kita petikaikan adalah bagaimana hakim yang menghakimi Datuk Seri Najib ini ada berlaku yang dilihat. Dilihat, saya tak boleh tuduh. Kalau kita tuduh, itu jadi contempt of court. Yang dilihat meragui. Ini masalah dia. Tapi kita ni sebagai rakyat ni mudah sangat jatuh hukum. Dan ini masalah orang kita lah, saudara. Rakyat dah tolak PAS, PN yang kuat fitnah. Saya beginilah, saudara. Soal Perikatan Nasional ke, soal PAS ke, itu masing-masing mereka mengusahakan. Biarlah mereka dengan cara mereka. Terpulang pada rakyat. Kalau pimpinan mereka dihormati, diterima oleh rakyat, maka terimalah, tak ada masalah. Saya menerima keputusan. Kekalahan UMNO Barisan Nasional, saya katakan, jangan salah orang. Salah diri sendiri. Saya dah bercakap saban malam. Kerana adanya wolot dalam UMNO. Adanya berlaku sabotaj. Bila mereka tak dapat jadi calon, mereka tidak mau membantu. Saya marah. Saya kalau ikut orang macam saya ni, kenapa aku tak boleh jadi calon? Janganlah kita letakkan kepentingan diri kita, kepentingan parti mengatasi segala-galanya. Seharusnya kita menyantuni mereka yang dah jadi wakil rakyat. Mereka dah jadi menteri. Saya dah bercakap kemarin. Kemarin dulu pun saya dah bercakap. Tok Johari di Melaka pun dah bercakap. Dia mempersoalkan sikap menteri-menteri daripada UMNO. Yang kamu datang dari UMNO, kamu menikmati segala pangkat. Kamu dapat jadi menteri, kamu dapat jadi timbalan menteri, kamu dapat pengurusi JLC, gaji berpuluh ribu, membina kekayaan, bertimbun-timbun. Tetapi akhirnya, bila tak jadi calon, kamu redha untuk mengkhianati parti. Malahan sanggup bekerjasama dengan musuh. Apa jenis orang anda ni? Sebab itu saya minta anda jangan menanam kebencian. Lihat sejauh mana benar atau tidaknya. Tunggulah santuni satu persatu. Jangan kita terus membuat conclusion ataupun membuat keputusan. Ini salah. Siapa kita? Saudara, saya cuma memberi pencerahan. Saudara Bazrul Hisham, dia kata yang paling utama mereka nak lawan presiden. Mereka sendiri tak ada hala tuju nak bawa UMNO ke mana. Ini keadaannya, Saudara Bazrul. Apa hala tujunya? Apakah hanya dengan mengatakan UMNO parti sesat? Sesat ke mana UMNO ini? Yang sesat bukan UMNO. Yang sesat pimpinan. Saya cakap berkali-kali saya katakan, UMNO rumah. Bila UMNO kalah, presiden mesti letak jawatan. Saya nak tanya pada anda, kalau rumah terbakar, bapa kena keluar dari rumah. You are out from my family. Kerana mengizinkan rumah kita terbakar. Boleh begitu? Tak boleh, saudara. Jangan kita menjatuhkan hukuman. Kita tunggu satu persatu. Itu saja tu. Jadi sekarang ni kita refresh, kita reform. Memang saya minta sekarang ni UMNO perlu melakukan reform, reset. Mesti ada jajaran baru. Hari ini, rakyat menolak kepimpinan. Bukan UMNO. Yang rakyat tolak adalah kepimpinan. Cuma yang saya hairan, bagaimana rakyat boleh menolak calon-calon daripada UMNO yang muda. Kerana mereka sebelum ini menuntut. Zahid Hamidi mesti menurunkan calon-calon muka baru. 80% muka baru diturunkan. Pun ditolak. Cara apa lagi? Takkan nak marah rumah UMNO? Ini kerana orang melihat hala tuju ataupun perangai pemimpin UMNO ini yang dibenci oleh rakyat. Itu saja. Mereka lah yang menambah luka. Mereka lah yang menambah cuka, yang menambah memerah asam limau di atas luka-luka yang dialami oleh parti UMNO. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.